China lebih hebat daripada Malaysia. China lebih hebat daripada Malaysia. Malaysia takkan dapat menandingi China seumur hidup. China sudah mengatasi Malaysia dalam semua bidang. Seorang pemuda, pemudi Cina yang penuh semangat dan memegang teguh kepercayaan ini telah menyaksikan realiti pahit di 4 negara. Apakah realiti itu? Mari kita teruskan. Cik Li Xiaoyan yang berkhidmat di sebuah syarikat media bersaiz sederhana di Cina baru 3 tahun bekerja. Beliau graduan universiti utama di Beijing, bercita-cita tinggi untuk berjaya dan menjadi terkenal dalam bidang media prototipe pemuda, pemudi China yang bersemangat. Beliau dibesarkan di China dan secara semula jadi disuntik dengan idea penyatuan dan kebangkitan negara agung melalui pendidikan sekolah. Kelas sejarah sentiasa menekankan bahwa Malaysia adalah sebahagian daripada wilayah pengaruh Cina atau lebih rendah kedudukannya dan berulang kali mengajarkan keunggulan sistem dan ekonomi Cina. Pada suatu hari, ketua beliau memberikan tugasan temu bual istimewa. Saya berharap awak dapat menulis laporan yang membuktikan kepada dunia bahwa Cina lebih unggul daripada Malaysia. Mata Xiaoyan bersinar ketika mendengar tugasan ini. Dia berpikir kekuatan ekonomi dan pengaruh antara bangsa Cina terbukti kepada seluruh dunia. Membuktikan keunggulan Cina adalah perkara yang paling mudah. Douyin dan drama China populer di seluruh dunia dan Made in China mendominasi pasaran global. Orang di seluruh dunia pasti mengagumi China yang kuat. Dalam pikirannya dia sudah membayangkan dunia memuji China. Malaysia tempat kecil itu sudah ketinggalan zaman pembangunan ekonomi perlahan. Dan anak mudanya hanya mengejar kesenangan kecil. Small happiness. Pandangan dunia pasti tertumpu pada kehebatan China. Xiaoyan dengan wajah penuh semangat membuat persediaan. Beliau mendapat budget daripada ketuanya menyiapkan peralatan fotografi Huawei terkini dan aplikasi terjemahan. Xiaoyan memutuskan destinasi pertamanya ialah Perancis. Beliau memulakan perjalanan ke Paris. Selepas penerbangan yang panjang, Xiaoyan tiba di lapangan terbang Charles de Gaulle. Dia menaiki taksi dan memerhatikan pemandangan Paris dalam perjalanan ke hotel dengan hati yang teruja. Keesokan harinya di sekitar Menara Eiffel yang indah, jalan batu dipenuhi kafe dan butik fashion sesak dengan pelancong. Xiaoyan menyiapkan peralatan dan mula menyapa orang yang lalu lalang dalam bahasa Inggris. Strateginya jelas mulakan dengan bertanya pandangan tentang Malaysia, kemudian mengalihkan perbualan kepada pujian untuk China. Orang pertama yang disapa ialah seorang wanita Prancis berusia 30-an yang membawa beg beli belah berpakaian kot parit trench coat berwarna khaki yang memancarkan keanggunan. Maafkan saya, bolehkah saya mengambil sedikit masa Anda? Kami sedang membuat temu bual mengenai budaya Asia. Wanita itu walaupun sedikit terkejut mengangguk dengan ramah. Xiaoyan memulakan rakaman dan melontarkan soalan pertama. Apakah pandangan Anda tentang Malaysia? Dia menjangkakan orang Prancis kurang tahu atau menganggap Malaysia kecil. Dengan cara ini lebih mudah untuk menekankan kebangkitan negara agung China selepas itu. Namun wanita Prancis itu tersenyum lembut dan mula menjawab dalam bahasa Inggris yang fasih. Malaysia adalah tempat yang sangat hebat. Saya pernah ke Kuala Lumpur dan Pulau Pinang 5 tahun lepas. Sangat indah dan ia benar-benar menyentuh hati saya. Mata wanita itu bersinar. KLCC yang megah keindahan warisan Melaka. Semuanya sebati dengan sempurna. Dan rakyat Malaysia sangat berperi kemanusiaan, sopan mesra dan bersemangat. Saya pernah sesat seorang warga emas yang tidak berbahasa Inggris menggunakan penterjemah telepon untuk membantu saya mencari jalan, malah menemani saya berjalan ke tempat itu. Jalan raya bersih dan selamat LRT. MRT sangat mudah. Saya juga mendapat layanan yang sangat ramah di gerai makan jalanan food stalls. Itu adalah perjalanan yang sungguh mengharukan. Jawaban yang tidak dijangka ini membuatkan Xiaoyan keliru karena dia yakin Malaysia tidak mempunyai kehadiran antara bangsa. Ekspresinya membeku tetapi dia segera mengubah pikirannya. Orang ini pasti jenis yang hanya akan mengatakan perkara yang baik hanya kata-kata sosial semata-mata. Setelah membuat kesimpulan, dia melontarkan soalan seterusnya. Jadi, apakah pandangan Anda tentang China Xiaoyan menunggu jawaban wanita itu dengan penuh harapan? Dia berpikir pasti akan mendapat penilaian yang lebih tinggi daripada Malaysia. China adalah ekonomi kedua terbesar di dunia. Namun pada ketika itu, ekspresi wanita Perancis itu sedikit muram. Dia memilih perkataannya dengan berhati-hati sebelum memulakan. Sejujurnya, tingkah laku pelancong Cina sering menyukarkan kami. Mata Xiaoyan membesar. Wanita itu menyambung.
Sebenarnya saya menguruskan sebuah restoran di daerah Saint-Germain selama 15 tahun. Beberapa tahun kebelakangan ini berurusan dengan tetamu Cina benar-benar menyusahkan saya. Dia mula memberikan contoh bising di dalam kedai adalah perkara biasa tanpa menghiraukan tetamu di sekeliling. Sikap terhadap pekerja sangat sombong seperti, saya ada duit, saya raja. Ramai yang meludah di merata tempat atau memotong barisan tidak menghormati peraturan. Ada yang bergaduh besar di dalam kedai karena kami tidak menerima kaedah pembayaran tertentu. Wajah wanita itu jelas menunjukkan keletihan. Xiaoyan mengerutkan dahinya. Ini sama sekali bukan jawaban yang diharapkannya. Dia malah lupa sedang merakam dan membantah dengan emosi. Tetapi pelancong Malaysia pun pasti ada yang tidak sopan, kan? Tetamu yang menjengkelkan ada di mana-mana. Wanita Perancis itu menggelengkan kepalanya. Itu mustahil. Sekurang-kurangnya di restoran saya tidak pernah berlaku sebarang masalah dengan tetamu Malaysia, katanya tegas. Orang Malaysia sebaliknya sangat sopan. Mereka bercakap lembut, sentiasa tersenyum ketika masuk dan menyapa kaki tangan dengan hormat. Mereka bersembang perlahan-lahan semasa makan prihatin terhadap orang di sekeliling. Mereka sentiasa mengucapkan terima kasih atas perkhidmatan kami. Dan selepas makan mereka akan mengemas sedikit meja. Sikap mesra itu sangat berbeza. Mereka juga memberi tip yang baik dan menggunakan tandas dengan bersih. Mereka benar-benar tetamu yang sangat baik. Mendengar kata-kata ini, wajah Xiaoyan jelas tidak gembira. Sikapnya menjadi sangat buruk dan senyuman ramah sebelum ini hilang sama sekali. Mustahil ada perkara sebegitu. Awak pasti hanya ingin menyukakan hati orang Malaysia, atau awak memang tak dapat membezakan orang Cina dan Malaysia. Xiaoyan melontarkan kata-kata ini. Wanita Prancis itu menyadari perubahan tingkah lakunya. Ekspresinya juga berubah dan dia memandang Xiaoyan dengan pandangan yang dingin. Awak orang China. Xiaoyan mengangguk tanpa berkata-kata. Wanita Prancis itu mengeluh panjang. Ah, memang sah, dia bergumam perlahan lalu berpaling dan berjalan pergi tanpa sepatah kata. Dari belakangnya kelihatan kekecewaan dan penolakan yang jelas. Temu bual pertama berakhir dengan kegagalan total. Namun Xiaoyan tidak berputus asa. Mungkin nasib tidak baik. Kali seterusnya pasti akan ada hasil yang lebih baik. Dia mengubah pikirannya dan meneruskan temu bual jalanan. Namun dia tidak mendapat jawaban yang diinginkannya. Ramai orang menjawab bahwa Malaysia telah mengekalkan intipati budaya yang unik pelbagai kaum dan semangat peri kemanusiaan. Apabila ditanya tentang Cina, semua orang menunjukkan wajah yang sukar. Ada juga yang seperti pemilik restoran itu menunjukkan masalah kualiti pelancong. Suara Xiaoyan semakin lantang dan sikapnya menjadi agresif. Rasa cemas karena tidak mendapat jawaban yang diharapkan jelas terpancar pada kata-kata dan perbuatannya. Mengapa semua orang enggan mengakui kehebatan Cina? Cina kini sangat kuat. Kereta api berkelajuan tinggi dan pembayaran mudah alih adalah yang terbaik di dunia. Dia meneruskan seolah-olah sedang mendesak orang yang lalu lalang. Mengapa Anda senantiasa memuji Malaysia? Pandangan orang di sekeliling mula tertumpu kepada Xiaoyan. Seorang wanita Asia yang kuat mendesak orang yang lalu lalang kelihatan pelik. Orang ramai mengerutkan dahi dan mula menjauhinya. Akhirnya seorang yang lalu lalang mengeluarkan telepon pintar dan menghubungi polis. Ada seorang wanita Asia mengganggu orang di dataran Trocadero. Nampaknya dia orang Cina. Dia asik mendesak orang dengan soalan dan membuat bising. Tidak lama kemudian dua orang polis muncul. Mereka menghampiri Xiaoyan dan mula menyoal siasat. Cik, apa yang sedang Anda lakukan? Xiaoyan menjawab dengan cemas. Saya sedang membuat temu bual. Hanya temu bual jalanan. Adakah Anda mendapat permit temu bual? Permit Xiaoyan. Tidak tahu perlu ada permit. Di negaranya dia terbiasa merakam sesuka hati. Polis itu berkata dengan ekspresi serius, aktiviti temu bual skala besar di tempat awam memerlukan permohonan permit terlebih dahulu. Tambahan pula kami menerima laporan daripada orang yang lalu lalang tentang tingkah laku gangguan. Sila hentikan aktiviti temu bual Anda. Xiaoyan terpaksa mengemas peralatan kameranya dengan berat hati. Sekembalinya ke hotel, dia melihat rakaman yang diambil dan berasa marah. Orang Prancis memang pelik. Mereka adalah orang yang malang yang tidak tahu kekuatan sebenar China. Pasti media barat memburuk-burukan China jika tidak mustahil semua orang memuji Malaysia secara sepihak. Dia tidak dapat menerima realiti dan coba meyakinkan dirinya dengan pemikiran yang hampir konspirasi. Keesokan harinya, Xiaoyan meninggalkan Paris dan menuju ke destinasi seterusnya Istanbul, Turki.
Walaupun gagal di Prancis, di Turki pasti berbeza. China telah mempromosikan inisiatif One Belt One Road obor di Turki. Pasti ramai yang bersimpati dengan China. Xiaoyan coba mengubah pikirannya di dalam pesawat. Di Istanbul, bazar besar yang sibuk rempah ratus berwarna-warni permaidani cantik dan lampu hiasan yang mewah berbaris di pasar tradisional, penuh dengan suasana timur. Xiaoyan sekali lagi memulakan temu bual. Dia menyapa orang yang lalu lalang dalam bahasa Inggris. Orang Turki pada mulanya berhenti dengan ramah. Hai, kami sedang membuat temu bual mengenai budaya Asia. Oh, silakan. Seorang lelaki berusia sekitar 40 konan menjawab. Namun apabila Xiaoyan mengajukan soalan, ekspresi lelaki itu beransur-ansur menjadi keliru. China adalah negara yang hebat kan? Berbanding Malaysia, China lebih berpengaruh kan? Serangkaian soalan berat sebelah yang coba memancing pujian untuk China dan setiap soalan penuh dengan panduan. Lelaki itu menjawab dengan senyuman yang janggal. Barang Cina memang murah. Lihat betul kan? Xiaoyan berkata dengan bangga. Jadi Anda lebih suka China daripada Malaysia kan? Lelaki itu menunjukkan ekspresi serba salah. Bukan begitu. Maaf, saya tergesa-gesa. Selepas berkata begitu, lelaki itu cepat-cepat meninggalkan tempat itu. Korak yang sama berulang beberapa kali. Orang Turki yang pada mulanya mesra menjadi keliru dengan soalan Xiaoyan yang provokatif dan mendesak dan segera beredar. Temu bual tidak berjalan seperti yang diharapkan. Hati Xiaoyan semakin berat. Semasa dia berjalan di jalanan dengan langkah yang berat, satu papan tanda menarik perhatiannya. Ia adalah kedai minuman teh tarik Malaysia. Di sebelahnya ada juga kedai yang menjual nasi lemak. Pada masa ini, dua lelaki Turki keluar dari kedai itu dengan wajah puas. Kedua-duanya kelihatan berusia 30 komaan, berpakaian gaya ahli perniagaan dan memegang teh tarik di tangan. Mata Xiaoyan bersinar. Mereka keluar dari kedai Malaysia pasti tahu tentang Malaysia. Akhirnya, saya boleh membuat temu bual perbandingan. Hanya perlu memimpin mereka untuk mengatakan China lebih maju. Dia bergegas ke arah kedua-dua lelaki itu. Maaf, boleh saya bercakap dengan Anda sebentar? Kedua-dua lelaki itu berhenti dan bersetuju sambil tersenyum. Anda baru minum teh tarik kan? Ya, sangat sedap, jawab salah seorang daripada mereka. Xiaoyan mengambil peluang. Tetapi Cina juga mempunyai banyak minuman sedap. Cina dan Malaysia, mana yang Anda lebih suka? Sudah tentu, Cina lebih kuat dan lebih hebat daripada Malaysia kan? Menghadapi rentetan soalan yang mendesak, kedua-dua lelaki itu berpandangan antara satu sama lain. Kemudian salah seorang lelaki Turki itu menjawab dengan ekspresi serba salah. Kami tidak terlalu mengambil kisah tentang perkara mana yang lebih kuat. Xiaoyan menunjukkan rasa tidak puas hati. Lelaki itu menyambung, kami datang ke kedai ini karena kami suka rasa Malaysia, tetapi kami juga membeli produk elektronik buatan China. Kedua-duanya ada kelebihan masing-masing. Tidak perlu memilih salah satu kan? Lelaki yang seorang lagi mula bersuara. Tambahan pula Turki mempunyai hubungan yang mendalam dengan Malaysia. Pada masa lalu ketika berlaku bencana alam, Malaysia sentiasa menjadi antara negara yang pertama menghulurkan bantuan kemanusiaan humanitarian aid yang besar. Walaupun bukan yang terbesar, sumbangan rakyat Malaysia dari pelbagai kaum amat menyentuh hati. Ia adalah bantuan yang tulus tanpa mengharapkan balasan. Solidariti mereka tulus dan tanpa syarat. Dia menyambung dengan nada yang tenang tetapi berkesan. Budi bahasa ini masih terpahat di hati rakyat Turki. Kami tidak melupakan kehangatan yang diberikan oleh Malaysia pada masa itu. Jadi kami mempunyai perasaan mesra yang istimewa terhadap Malaysia. Walaupun Malaysia sebuah negara kecil, semangat perikemanusiaan ini sangat mengagumkan. Mendengar kata-kata ini, wajah Xiaoyan berkerut. Malaysia sekali lagi dipuji. Dia menjadi emosional. Tetapi Cina juga memberikan banyak pelaburan kepada Turki. Kami membina jambatan dan stesen jana kuasa. Kedua-dua lelaki itu kelihatan keliru. Memang benar, tetapi pelaburan komersial tidak sama dengan keikhlasan di saat kesusahan. Xiaoyan tidak tahan lagi. Cukup. Dia melontarkan kata-kata itu dan berpaling daripada lelaki Turki yang telah sudi ditemu bual lalu beredar dengan pantas. Kedua-dua lelaki itu memandang ke belakang Xiaoyan dengan kebingungan. Sekembalinya ke hotel, Xiaoyan dipenuhi kemarahan dan kegelisahan. Mengapa semua orang memuji Malaysia? Ini pasti perang maklumat yang dilancarkan oleh Malaysia. Karena semangat patriotik yang berat sebelah, dia tidak dapat menerima realiti. Eropa terlalu jauh dari Asia, jadi maklumat yang betul tidak sampai. Jika saya pergi ke negara jiran, pasti hasilnya berbeza.
Oleh itu, Xiaoyan memutuskan destinasi seterusnya ialah Jepun. Jepun pernah menjajah Malaysia tanah Melayu. Terdapat sejarah dendam. Tambahan pula, Jepun juga merupakan negara agung. Pasti akan memandang rendah Malaysia yang kecil. Di Shibuya, jalanan Tokyo yang sibuk Xiaoyan sekali lagi mencoba temu bual. Tetapi keadaan menjadi lebih buruk. Orang yang disapa dalam bahasa Inggris apabila mendengar dia dari Cina atau merasakan sikapnya yang mendesak segera berjalan pergi. Tiada siapa yang mau bercakap dengannya. Di Perancis dan Turki, sekurang-kurangnya pada mulanya ada yang sudi mendengar, tetapi di Jepun, orang ramai kelihatan lebih berhati-hati terhadap Cina. Xiaoyan yang cemas meraih lengan seorang lelaki Jepun dan menahannya secara paksa. Lelaki itu berkata dengan wajah jijik, "Apa yang awak mahu? Awak orang Cina kan? Saya tak mau terlibat karena negara jiran liputan media lebih banyak dan kesan diplomasi Wolf Warrior Cina lebih mendalam. Satu pikiran terlintas di pikiran Xiaoyan. Adakah China benar-benar tidak populer di negara lain? Ini adalah realiti yang dia tidak mau akui. Dia berjalan tanpa daya dan rebah di bangku di Taman Yoyogi. Pada masa itu, seorang wanita tua Jepun duduk di sebelahnya. Nenek itu menyapanya dengan lembut, awak datang melancong ke sini. Xiaoyan yang keletihan hilang sikap angkuh dan lantang seperti biasa. Dia menjawab dengan nada yang tenang. Tidak, saya datang untuk bekerja. Nenek itu tersenyum apabila mendengarnya. Cara awak bercakap sekarang sangat sopan. Jika boleh kekal begini, baguslah. Bersikap lembut seperti orang Malaysia sangat bagus. Lembut. Ini adalah perkataan yang tidak pernah didengarnya di mana-mana negara. Dan ia sangat mengejutkan Xiaoyan. Di China, persaingan sengit orang biasa bertarung untuk mendapatkan hak mereka dengan lantang dan budaya wolf dianggap sebagai syarat kejayaan. Nenek itu menyambung rakyat Malaysia baik hati sopan dan berperi kemanusiaan. Mereka sentiasa tersenyum dan kelihatan tenang. Sangat bagus. Sekali lagi pujian untuk Malaysia. Tetapi pada ketika ini Xiaoyan sudah tiada kekuatan untuk membantah. Nenek itu memandang ke kejauhan dan mula bercerita. Pada 11 Mei 2011, gempa bumi dan tsunami besar melanda Tohoku, Jepun. Itu adalah bencana yang tidak pernah berlaku sebelum ini. Ramai kehilangan rumah dan orang tersayang. Air mata nenek itu bergenang. Pada masa itu yang paling cepat menghulurkan bantuan dan memberikan sumbangan uang tunai tertinggi adalah Malaysia. Rakyat Malaysia segera menggerakkan dana dan bantuan yang jumlahnya sangat besar. Mereka bukan sahaja menderma uang, tetapi juga senantiasa memberikan kata-kata semangat kepada kami. Keikhlasan itu benar-benar menyelamatkan kami yang putus asa pada masa itu. Jadi rakyat Jepun mempunyai rasa terima kasih yang mendalam terhadap Malaysia. Walaupun sudah lebih sedekat berlalu, kami masih menceritakan hal ini kepada anak dan cucu kami. Malaysia adalah rakan kami yang paling penting. Xiaoyan mendengar tanpa berkata-kata. Di Jepun, Cina dianggap sebagai ancaman, manakala Malaysia menerima pujian dan kasih sayang yang sangat tinggi. Semua yang dipelajari di sekolah bahwa Malaysia adalah wilayah pengaruh yang perlu diintegrasikan bahwa dunia menyokong prinsip satu China, seolah-olah tidak bermakna di hadapan emosi rakyat yang tulus. Selepas nenek itu beredar, Xiaoyan terus duduk sendirian di bangku taman. Tetapi belum berakhir. Harapan terakhir timbul di hati Xiaoyan. Jika saya pergi terus ke Malaysia, pasti akan ada hasil yang berbeza. Selagi saya boleh membuat orang Malaysia sendiri mengakui China lebih kuat dan lebih unggul, dan mengakui mereka ingin kembali ke tanah air temu bual ini akan berjaya. Dia bertekad untuk menuju ke destinasi terakhir Malaysia. Xiaoyan tiba di KLIA dan menuju ke pusat bandar Kuala Lumpur. Pemandangan di hadapannya tidak dijangka. Di jalanan Bukit Bintang, dia melihat anak muda menggunakan taobao atau douyin, dan kedai makanan dengan papan tanda dalam tulisan Cina ringkas Simplified Chinese. Lihat Malaysia memang dipengaruhi oleh budaya China, mereka sendiri membuktikannya keyakinan Xiaoyan perlahan-lahan kembali, walaupun temu bual di negara-negara sebelum ini tidak memuaskan. Selagi orang Malaysia mengakui China lebih unggul, temu bual ini akan berjaya. Xiaoyan yang kembali bersemangat segera memulakan temu bual. Di kawasan pejalan kaki Bukit Bintang, dia menemui dua gadis muda yang menggantung kunci rantai cenderamata Xiaozan di beg mereka. Mereka pasti akan mengatakan Cina lebih baik daripada Malaysia. Xiaoyan mendekati dengan yakin. Hai, awak suka drama China dan bintang China kan? Ya, sangat suka, kata kedua-dua gadis itu dengan mata bersinar. Xiaoyan mendesak. Jadi sudah tentu China lebih unggul daripada Malaysia kan?
Awak juga pasti mau bersatu dan menjadi orang China kan? Namun kedua-dua gadis itu memiringkan kepala dan menunjukkan ekspresi yang pelik. Tentang unggul atau tidak kami tak pasti. Kami suka tengok drama China dan guna Taobao, tetapi kami lebih suka tinggal di Malaysia. Di sini ada kebebasan boleh bercakap apa sahaja tanpa perlu menapis. Kami tak pernah terfikir pun nak jadi orang China. Sekali lagi jawaban yang tidak dijangka. Xiaoyan meneruskan temu bual dengan pelbagai jenis rakyat Malaysia lain. Pekerja pejabat pelajar, tetapi tiada seorang pun yang menjawab China lebih unggul. Malah ramai yang menjawab, cara hidup kami berbeza. Kami menghargai demokrasi dan kebebasan kami. Laporan yang ingin ditulisnya tidak mungkin dapat disiapkan. Xiaoyan yang cemas memikirkan satu strategi. Betul, temu bual orang China yang tinggal di Malaysia, pelajar atau ekspatriat. Mereka pasti akan mengatakan China lebih baik. Dia menuju ke kawasan berhampiran, sebuah university. Di tepi kampus Xiaoyan, menyapa seorang pelajar lelaki China yang kelihatan muda. Maaf, sudah berapa tahun awak tinggal di Malaysia? 5 tahun. Saya belajar di peringkat pasca siswazah di sini. Xiaoyan bertanya dengan nada serius. Sudah tentu Cina lebih unggul daripada Malaysia kan? Di sini agak usang pembayaran mudah alih pun tidak mudah. Di Cina lebih baik kan? Dia yakin jawabannya adalah ya. Namun jawaban lelaki itu menentang jangkaannya. Tidak, saya rasa Malaysia lebih baik. Xiaoyan hampir tidak percaya. Hah, apa yang awak cakap? Kenapa awak cakap begitu? Xiaoyan bertanya dengan cepat dan terkejut. Lelaki itu walaupun sedikit gentar, mula menjawab dengan sopan. Malaysia adalah masyarakat yang berperi kemanusiaan. Toleransi mereka terhadap pendapat yang berbeza sangat tinggi. Rasa percaya antara sesama manusia sangat kuat. Di sini ada kebebasan bersuara yang sebenar tak perlu risau salah cakap dan disekat. Sistem kesehatan sangat baik dan layanan terhadap semua orang adalah sama rata. Sejujurnya, saya rasa tiada tempat yang lebih sesuai untuk didiami daripada di sini. Tetapi Xiaoyan mendesak dengan emosi. Awak orang China, bagaimana awak boleh? Kata Malaysia lebih unggul. Awak tak mau pulang ke negara sendiri untuk membangunkan kerjaya. Lelaki itu menunjukkan ekspresi serba salah. Sudah tentu saya juga sayang Cina karena itu negara kelahiran saya. Tetapi jika ditanya di mana saya mau hidup setelah merasai kehidupan di Malaysia, saya rasa kualiti hidup dan aspek mental di sini lebih menenangkan. Malaysia adalah tempat yang sangat menawan. Kemudian lelaki itu teragak-agak seketika sebelum menyambung. Tambahan pula gadis-gadis Malaysia berbeza dengan sesetengah gadis di Cina, kebanyakannya bersuara lembut, bertimbang rasa, dan tidak terlalu materialistik, tidak menuntut mas kawin tinggi atau kekayaan. Hati terasa tenang apabila bersama wanita yang boleh berkomunikasi secara sama rata seperti ini. Saat mendengar kata-kata ini, wajah Xiaoyan menjadi merah. Dia tidak berkata apa-apa, berpaling dan melarikan diri dari tempat itu. Sekembalinya ke hotel, Xiaoyan mengesahkan semua rakaman. Tiada satupun tempat yang mempunyai jawaban yang diinginkannya. Xiaoyan yang menyangka mudah untuk membuktikan negaranya lebih unggul daripada Malaysia, menyaksikan realiti yang tidak dijangka. Prancis, Turki, Jepun, Malaysia. Di keempat-empat tempat Malaysia dipuji manakala image Cina yang dominan dikritik atau dijauhi. Keputusan ini secara asasnya menggoyahkan nilai-nilai beliau. Xiaoyan kembali ke China dan melaporkan realiti itu kepada ketuanya. Laporan yang diharapkan sudah pasti tidak dapat ditulis. Kerjaya profesionalnya pasti tercemar, tetapi perubahan terbesar adalah pada diri Xiaoyan sendiri. Melalui temu bual ini, Xiaoyan menyadari fakta penting. Malaysia tidak sengaja membandingkan dirinya dengan negara lain untuk membuktikan keunggulan. Mereka dengan rendah hati mengekalkan rentak mereka sendiri, menghargai budaya tempatan sambil terbuka menerima budaya luar. Tiada seorang pun rakyat Malaysia yang berkata, Malaysia lebih unggul daripada Cina. Mereka hanya menjawab, kedua-duanya ada kelebihan masing-masing. Dan kami suka cara hidup kami sekarang. Sikap rendah hati dan toleransi inilah yang mungkin menjadi sebab Malaysia disukai di seluruh dunia. Budaya tidak mempunyai keunggulan atau kelemahan. Setiap tempat mempunyai kelebihannya, tetapi sikap meninggikan negara sendiri dengan merendahkan orang lain, akhirnya hanya akan merendahkan penilaian diri sendiri. Rakyat Malaysia menunjukkan nilai-nilai tradisional seperti kelembutan, kerendahan hati, dan pertimbangan digabungkan dengan kewarganegaraan modern. Menghargai keharmonian, menghormati orang lain, dan kekal rendah hati. Nilai-nilai ini berakar umbi dalam masyarakat Malaysia. Semangat peri kemanusiaan di Turki, bantuan gempa bumi di Jepun,
dan kesopanan serta kemesraan dalam kehidupan seharian. Semua ini sedikit demi sedikit terukir di hati orang di seluruh dunia. Budaya Malaysia yang memilih kewujudan bersama dan kepelbagaian, dan bukannya hegemoni dan penyatuan, mengakui kelebihan pihak lain, belajar dan membenarkan diri sendiri untuk berkembang. Rakyat Malaysia harus berbangga dengan budaya dan semangat indah ini. Dengan cara ini, mereka pasti akan terus menjadi tempat yang disukai oleh semua orang di dunia pada masa hadapan. Bukan persaingan keunggulan, tetapi hormat menghormati ini mungkin jalan menuju pemahaman serantau yang sebenar dan keamanan antara bangsa. Kepercayaan dan penilaian yang telah dibina oleh generasi terdahulu, kita juga harus hargai, jaga, dan wariskan kepada generasi akan datang. Terima kasih karena menonton hingga akhir. Jika Anda suka cerita ini, sila langgan saluran dan like